Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hainan binti Jalal dan juga rakan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Yasir Asyafiq. Kami akan membentangkan hasil tugasan kumpulan kami iaitu nilai masculinity dan femininity dalam budaya Korea Selatan. Pengenalan. Budaya Korea Selatan terkenal dengan adat, tradisi dan nilai yang unik. Satu aspek budaya Korea yang sering diperkatakan ialah sama ada budaya maskulin atau feminin. Sebelum membincangkan sama ada Korea Selatan adalah budaya maskulin atau feminin, adalah penting untuk memahami maksud istilah ini. Skor masculinity dan femininity. Dalam konteks budaya Korea Selatan, konsep masculinity dan kewanitaan yang sering diteliti melalui teori dimensi budaya Hofstede memberi gambaran tentang nilai-nilai masyarakat. Korea Selatan mendapat markah 39 pada dimensi masculinity, kewanitaan, ciri-ciri masculinity dan femininity. Ciri-ciri masculinity. Nilai ini boleh dilihat terutamanya dalam domain tertentu seperti kerja dan pendidikan. Kejayaan dalam sekolah dan kerjaya amat dihargai dengan persaingan sengit dalam sistem pendidikan dan tekanan tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Seterusnya, ciri-ciri femininity. Nilai yang biasanya dikaitkan dengan kewanitaan seperti mengambil berat terhadap orang lain dan mengekalkan keharmonian adalah lebih berleluasa dan dihormati. Fokus pada perhubungan dan kerjasama. Berbeza dengan nilai persaingan, hubungan dan keharmonian sosial amat diutamakan di Korea Selatan. Pengaruh sejarah dan sosial. Budaya Korea yang merangkumi semangat Korea. Korea Selatan mempunyai budaya kepercayaan rohani yang mendalam. Daripada hampir 50 juta orang, 12 juta adalah Kristian, bilangan yang sama adalah Buddha. Kebanyakan orang Korea dipengaruhi oleh syamanisme dan falsafah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini. Pengaruh sejarah terhadap masculinity. Falsafah Konfusianisme memberi kesan yang mendalam kepada budaya Korea, terutamanya dari segi kejantanan. Nilai-nilai Konfusianisme menekankan kepentingan hierarki sosial, menghormati pihak berkuasa dan kawalan diri. Lelaki dijangka merangkumi nilai-nilai ini dan menunjukkan tingkah laku dan tindakan mereka. Untuk budaya pahlawan, sejarah peperangan dan penaklukan ketenteraan Korea juga telah membentuk norma maskulin tradisional. Lelaki dijangka lebih kuat, berani dan sanggup berjuang untuk negara mereka. Penjajahan Jepun di Korea dari tahun 1910 sehingga ke 1945 memberi kesan yang besar kepada budaya Korea, termasuk norma maskulin tradisional. Lelaki terpaksa mengamalkan adat dan nilai Jepun dan mematuhi cita-cita kejantanan Jepun. Seterusnya, pengaruh sejarah terhadap femininity. Nilai Konfusianisme juga menekankan kepentingan norma feminin tradisional seperti kesopanan, ketaatan dan domestik. Wanita dijangka mematuhi norma-norma ini dan menunjukkan kewanitaan mereka melalui tingkah laku dan tindakan mereka. Masyarakat patriarki Korea secara historis dicirikan oleh hierarki sosial yang ketat dengan lelaki memegang jawatan dan kuasa. Wanita dijangka tunduk kepada lelaki dan mengutamakan tugas domestik mereka. Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam membentuk norma feminin tradisional di Korea. Wanita secara sejarah dinafikan akses kepada pendidikan dan dijangka mengutamakan tugas domestik mereka. Seterusnya, pengaruh moden terhadap masculinity dan femininity. Budaya K-pop menjadi fenomena budaya utama di Korea dan memberi kesan yang besar kepada norma maskulin dan feminin tradisional. Media sosial juga telah memainkan peranan penting dalam membentuk norma maskulin dan feminin moden di Korea. Platform media sosial seperti Instagram dan TikTok telah mencipta peluang baharu untuk orang ramai meluahkan perasaan mereka dan mempamerkan personaliti. Bagi feminisme, pergerakan feminisme juga telah memberi kesan yang besar kepada norma maskulin dan feminin moden di Korea.
aktivis feminis telah mencabar nilai-nilai patriarki tradisional dan menyokong ketaksamaan dan pemerkasaan yang lebih besar untuk wanita. Korea Selatan selalu mengalami perubahan ketara dalam nilai budaya dan norma sosialnya, terutama dalam bidang maskulin dan femininiti. Sebelumnya, Korea secara tradisional menjadi masyarakat maskulin, tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peralihan ke arah budaya yang lebih feminin. Maskulin lembut telah menjadi popular di Korea Selatan, terutamanya di kalangan lelaki muda. Dicirikan oleh pendekatan yang lebih lembut dan sensitif terhadap maskuliniti yang sering dikaitkan dengan imej budak bunga atau klon minam. K-pop dilihat sebagai penentu trend dan selera fashion serta rutin kecantikan mereka diikuti rapat oleh peminat. Produk kecantikan lelaki menjadi semakin popular dan jenama memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk produk kecantikan lelaki. Seterusnya, perubahan dalam masyarakat dan budaya Korea Selatan. Perubahan dalam masyarakat Korea Selatan mengenai maskuliniti dan femininiti adalah kompleks dan pelbagai rupa. Terdapat perubahan ketara dalam sikap masyarakat terhadap kejantanan dan kewanitaan, dengan trend yang semakin meningkat ke arah kepelbagaian dan keterangkuman yang lebih besar. Norma maskulin dan femininiti tradisional sedang dicabar dan terdapat penekanan yang semakin meningkat pada ekspresi emosi, kerentanan dan kepemerkasaan. Jika dilihat pada perubahan lelaki atau maskuliniti lembut, terdapat trend yang semakin meningkat ke arah kejantanan lembut di Korea Selatan. Lelaki menerima ciri-ciri feminin yang lebih tradisional seperti ekspresi emosi dan kelemahan. Peralihan ini dicerminkan dalam populariti idola K-pop yang merangkumi maskulin lebih androgini dan sensitif. Untuk peningkatan tumpuan dan penampilan pada penampilan dalam budaya Korea Selatan, lelaki merasa tekanan untuk memenuhi piawaian kecantikan tertentu. Dicerminkan dalam populariti produk kecantikan lelaki yang semakin meningkat dan kebangkitan fenomena kominam. Norma maskulin tradisional di Korea Selatan telah menekankan kepentingan kawalan emosi dan ketabahan. Walau bagaimanapun, terdapat trend yang semakin meningkat ke arah ekspresi emosi dan kerentanan yang lebih besar di kalangan lelaki. Melihat kepada perubahan wanita, peningkatan pemerkasaan, peningkatan ketara dalam pemerkasaan wanita di Korea. Wanita memainkan peranan yang lebih menonjol dalam masyarakat dan mencabar nilai patriarki tradisional. Norma feminin tradisional di Korea Selatan telah menekankan kepentingan kecantikan fizikal dan domestik. Walau bagaimanapun, terdapat trend yang semakin meningkat ke arah kepelbagaian dan keterangkuman yang lebih besar dalam standard kecantikan. Wanita menerima pelbagai jenis dan gaya badan yang lebih luas. Jika dilihat, terdapat juga tumpuan yang semakin meningkat terhadap kerjaya dan pendidikan di kalangan wanita di Korea Selatan. Wanita mengikuti pendidikan tinggi dan kerjaya dalam pelbagai bidang yang lebih luas. Dan akhir sekali, kesimpulan. Sejarah pengaruh maskuliniti dan femininiti dalam budaya Korea Selatan adalah kompleks dan pelbagai rupa. Norma maskulin dan feminin tradisional telah dibentuk oleh pelbagai faktor sejarah dan budaya, termasuk Konfusianisme, budaya pahlawan, penjajahan dan masyarakat patriarki. Pengaruh moden seperti K-pop, pengaruh media sosial dan feminisme telah memainkan peranan penting dalam membentuk norma maskulin dan feminin moden. Pengaruh sosial maskuliniti dalam budaya Korea Selatan adalah isu kompleks serta pelbagai rupa yang dilakukan oleh aktor sejarah sosial dan budaya. Walaupun norma maskulin tradisional terus memberikan pengaruh yang ketara, terdapat tanda-tanda bahawa sikap berubah dan pemahaman yang lebih inklusif dan berluasa tentang maskuliniti sedang berkembang. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.